Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma atliq alsinatana bi tilawati kitabikal 'azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil manquli 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'a at-tadabburi wa tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil 'azim ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil qur'ana tartila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan hukum hakam tajwid. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita di dalam bab sifat huruf menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Syekh Muhammad As-Sadiq Qamhawi rahimahullah ta'ala. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan lagi perbincangan berkaitan sifat huruf secara lebih terperinci. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa ilaika bayanu dhalika bitafsil. Dan kita akan menerangkan lagi sifat-sifat yang berikut. Maksudnya sifat-sifat yang kita sebut ni, iaitu sifat yang ada lawan dan sifat yang tidak ada lawan. Bitafsil, dengan terperinci. Al-hamsu, sifat hamas. Lughatan al-khafa, dari segi bahasa ialah sembunyi. Wastilahan, dan dari segi istilah maksudnya dari segi ta'rif al-mutajwid. Jarayanun nafasi 'inda an-nutqi bil harfi li dha'fi li'timadi 'ala al-makhraj. Dari segi istilah ialah bergeraknya nafas. Jarayanun nafas maksudnya berjalan nafas, maksudnya tak tersekat. Berjalan nafas. Nafas ni maksudnya kita punya ni lah, udara ni. Udara. 'Inda nutqi bil harfi, ketika menyebut huruf, maksudnya huruf yang terlibat ni lah. Okey. Li dha'fi li'timad 'ala al-makhraj, kerana lemahnya pergantungan ke atas makhraj. Maksudnya sini huruf-huruf ni dia punya nafasnya tidak tersekat, bergerak kerana iktimad dia ataupun kita kata pergantungan dia ke atas makhraj agak lemah. Macam mana tu? Dia kita kena praktikal. Kita praktikal macam mana tu. Wa hurufuhu 10, dan huruf-huruf bagi sifat hamas ni ada 10. Yajma'uha qawluhu, dan dikumpulkan dalam orang panggil rumus. Fahathahu syakhsun sakat. Okey, ada 10 ni. Wahiya al-fa wal-ha wal-tha wal-ha wal-shin wal-kha wal-sad wal-sin wal-kaf wat-ta. Okey. Wa ba'du hadhihi al-hurufi aqwa min ba'din, dan sebahagian daripada huruf-huruf yang tersebut ini lebih kuat daripada yang sebahagian yang lain. Kas-sadi wal-kha. Okey, fa innahuma aqwa min baqil huruf, kerana kedua-dua huruf ini lebih kuat daripada baki huruf. Listimalihima ala ba'd as-sifat al-qawiyyah, kerana meliputilah kedua-dua huruf ni ke atas sesetengah sifat yang kuat. Wa ad'afu hurufil hamsi al-ha, dan huruf hamas yang paling lemah, maksudnya huruf yang mempunyai sifat hamas yang paling lemah ialah huruf ha. Idh laisa fiha sifatan qawiyah. Kerana tidak ada padanya, maksudnya tidak ada pada huruf ha ni sifat yang kuat. Okey. Kita kena terang ya. Okey, maksud di sini, maksud hamas ni ialah dia punya huruf dia tu nafas dia.
Bukan sok tu nanti ada perbincangan lain. Nafas dia tu tak tersekat. Dia lepas. Okey, dia lepas. Okey, kalau dia sebut sini dia kata apa? Dia kata huruf yang paling kuat ialah huruf sad dan huruf kha. Okey, macam mana kita nak tahu ni? Kita kena beri contoh. Contohnya, dia bila huruf-huruf ni kita nak tahu bila dia sukun. Okey, contoh sad. As. Jadi yang tu ialah apa? Hamas. Tapi hakikatnya yang lebih dominan pada nafas ni, maksudnya desiran ni ialah sofir sebenarnya, sebab sofir adalah sifat yang lebih kuat pada sad. Tapi dibandingkan huruf-huruf ni, huruf-huruf yang ada di dalam hamas ni, maksudnya huruf sad dan huruf kha adalah huruf yang paling kuat yang mempunyai sifat hamas. Lepas tu kalau kha pula okey, kalau tengok ni saya punya nafas, maksudnya nafas suara ni kan, dia tersekat, dia tak tersekat ni. Dia lepas tu dia lepas. Nampak tak? Jadi huruf sad dan huruf kha ni adalah huruf yang paling kuat sekali yang mempunyai sifat hamas. Tapi kalau kita belajar mengenai sifat huruf ni, sifat hamas ni antara sifat-sifat yang lemah. Sifat yang lemah. Cuma dia kata sini apa? Antara sifat huruf-huruf yang mempunyai sifat hamas ni, yang paling kuat sekali apa dia? Sad dengan kha. Okey. Dia benda ni kita nak terang secara maksudnya secara takrifan ni kita tak faham, tapi dia lebih kepada praktikal. Jadi bila kita kata maknanya tu ada hamas tu. Ataupun orang Melayu panggil kan, kalau kita mengaji dulu waktu kecil, kita kata sifat hamas ni bangin. Bangin. Okey, tu kita kata boleh juga diterima. Okey. Okey. Contoh. Dan juga huruf dia kata apa? Huruf yang paling lemah ialah huruf ha. Allah. Apa? Jadi ha tu kita dengar kan, tak apa jelas kan. Tapi dia tak tersekat, dia cuma dia pelan. Sebab apa? Sebab dia paling lemah. Dia kita tak jadi Allah. Kalau dia tak tu, bila kita Allah kuat sangat, dia akan ke apa? Ke dada, sodar. Dia akan ke dada. Jadi tak tepat lah. Nampak lah? Dia dekat sini, tenggorok bawah ni. Makhraj huruf. Makhraj huruf. Okey. Jadi Allah. Dia sikit lah. Nampak lah? Okey, dan baki-baki huruf yang lain. Contoh kita jari juga, kita try juga. Contoh yang tak disebut tadi, huruf fa. Tu semua dia nafas. Nampak lah? Nafas. Sebab suara nanti dia ada sifat syiddah dengan rakhawah, nanti kita akan sebut. Okey. Lepas tu ha. Hayya 'alal falah. Dia bukan hayya 'alal falah. Kan? Yang tu lebih falah. Dia terlebih. Maksudnya hamas dia tak sampai tahap tu. Nampak? Dia ada juga maksudnya macam sembunyi-sembunyi, dalam masa sama dia kita lepas. Okey. Lepas tu sa. Bukan bukan dia biasa okey. Lagi huruf apa yang tak sebut lagi? Shin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Cumanya kalau kita menyusuri sifat, maksudnya huruf shin ni dia ada satu sifat yang lebih kuat daripada huruf hamas ni, iaitu tafashi. Jadi sebenarnya yang lebih jelas tu adalah sifat tafashi. Cuma hamas ni ada juga, tapi dia sebenarnya tak kuat. Secara umumnya sifat hamas ni adalah tergolong antara sifat-sifat yang lemah. Tapi dia ada. Orang kata apa? Kalau bahasa muda kita kata ada tak menambah, hilang tak ditangisi. Dia lebih kurang tu. Sifat hamas dia lebih kurang macam tu. Nampak tak?
Okey. Jadi lagi huruf sad, huruf K, sin. As. Yang lebih dominan sebenarnya pada huruf sin ni adalah sofir. Tapi hamas dia ada juga. Dia masuk join juga. Tapi kita sini kita bincang mengenai sifat hamas. Jadi maksudnya bila tak sekat. Contoh, apa bukti kalau sekat macam mana? Contoh kita sebut sin. Sekat. Tersekat nafas. Maksudnya tak ada hamas tu. Tapi bila maksudnya hamas tu. Nampak lah. Okey. Wal kaf. Okey, huruf kaf. Huruf kaf ni dia ada satu isu dia. Isu sebab apa? Kerana huruf kaf ni dia ada sifat yang kuat pada dia yang menyebabkan hamas ni dia jadi macam tenggelam sikit. Tapi masih ada lagi sifat hamas tu kerana kaf dia ada sifat syiddah. Syiddah tu bila ulama sebut apa? Bila kita baca dahulukan dulu sifat syiddah, lepas tu baru kita melontarkan sifat hamas ni. Jadi mula-mula ak. Okey, nampak tak? Yang tertahan tu bukan tertahan nafas, tu tertahan suara. Ak. Lepas tu ke tu. Yang tu adalah hamas. Okey, lepas tu yang seterusnya huruf ta. Huruf ta lebih kurang juga macam huruf kaf. Kerana di dalam dia ada satu sifat yang kuat iaitu syiddah, maka menyebabkan ulama kata bila kita baca huruf ta ni, utamakan dulu sifat syiddah tu. Sebab apa saya sebut syiddah ni? Sifat yang sangat penting. Nanti kita akan terangkan pada pertemuan yang seterusnya. Jadi utamakan sifat syiddah ni. Lepas tu baru kita menyebut ataupun melancarkan sifat hamas. Kasabat. Okey. Jadi apa semua tu? Orang panggil hamas. Nampak tak? Okey. Yang seterusnya wal jahru. Okey, ni lawan kepada sifat hamas. Wa huwa lughatan al-i'lan. Mengiklankan ataupun mengkhabarkan. Maksudnya cerita bagi khabar. Maksudnya mengkabarkan kepada orang ramai. Wastilahan, maksudnya jahar di sisi ta'rif ilmu tajwid. Inhibasu jari an-nafasi 'inda an-nutqi bi hurufihi liquwwati al-i'timadi 'ala al-makhraj. Okey. Tadi saya tersilap sikit pada menjelaskan sifat hamas ni. Okey. Kalau tengok sini, dekat sini, jarayanun nafasi 'inda an-nutqi bil harfi li dha'fi al-i'timadi 'ala al-makhraj. Maksud dia sebab apa sifat hamas ni dia wujud? Kerana lemahnya apa? Lemahnya huruf yang tersebut pada i'timad dia, maksudnya berpautnya pada makhraj huruf tersebut menyebabkan sifat hamas ni terzahir. Sebab tu dipanggil hamas. Okey. Manakala jahar ni maksudnya tadi kalau hamas tu maksudnya berjalannya nafas tu. Kalau yang ni inhibasu jariyin nafas, tersekatnya pergerakan nafas, tersekat. Inda nutqi, ketika menyebut bi hurufihi liquwwati al-i'timad, kerana kuatnya huruf tersebut i'timad pada makhraj dah. Maksudnya huruf yang kita nak sebut tu dia pautan dia dengan makhraj sangat kuat menyebabkan pergerakan nafas dia tersekat. Wa hurufu 19. Minta maaf kalau ada yang tak faham, sebab sifat huruf ni antara perbincangan yang agak payah dan dia memerlukan praktikal. InsyaAllah kalau kita rajin buat latihan, insyaAllah kita akan faham. 19 wa hiya al-baqiyatu ba'da hurufil hamas. Baki, maksudnya sifat jahar ni baki huruf yang tak disebut pada sifat hamas. Jahar ni. Yang kalau sifat apa tadi Allah SWT fahathahu syakhsun sakat, ada 10
Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Baki dia adalah 19. 19. Okey. Jadi hak ni sifat apa? Sifat jahar. Wa ba'du hadhihi al-hurufi aqwa min ba'din fil jahr. Wa dhalika biqadri ma fiha min sifatin qawiyatin qatta'i lamma fiha min isti'la wa shiddah. Atau kan? Lima fiha min isti'la wa shiddah. Dia kata sebahagian daripada huruf-huruf jahar ni lebih kuat daripada huruf-huruf jahar yang lain, baki-baki huruf jahar yang lain. Wadzalika maksudnya wadzalikal mazkur, maksudnya yang kita sebut, maksudnya sebagai hak huruf yang kuat ni, sebab dia kuat ni biqadri ma fiha min sifatin qawiyah, berdasarkan apa? Berdasarkan sifat yang kuat yang ada pada dia, menyebabkan dia menjadi apa? Huruf yang paling kuat di dalam huruf-huruf jahar. Seperti apa? Qatta'i lima fiha min isti'la wa shiddah. Kerana sifat huruf ta ni dia ada dua sifat yang kuat, iaitu isti'la dengan shiddah. Okey. Disebabkan huruf banyak, saya bagi contoh-contoh yang tertentu. Okey, antaranya huruf ta seperti mana yang musannif sebut ataupun pengarang sebut. At-ta. Okey, ta ni dia ada dua sifat yang disebut ni, isti'la. Ada satu lagi, itbaq kuat juga. Lepas tu shiddah. Okey, contoh ni macam mana? Okey. Kita dengar tak? Okey. Kita perasan apa yang sebut ni? Kita dengar tak? Ada pergerakan nafas pada huruf ta. Dengar tak? Kita dengar nafas, kita dengar suara. Suara kan? Betul tak? Dia tak edit kalau tu maknanya ada pergerakan nafas. Tapi yang ni kita tak dengar nafas, kita dengar suara. Menunjukkan apa? Jahar. Huruf ni jahar. Nampak eh? Okey. Lepas tu lagi tu dah contoh dah tu. Contoh tu menunjukkan bahawa dia bukan hamas, dia jahar. Okey. Tu salah satu contoh. Jadi okey, setakat tu sajalah perbincangan kita berkenaan sifat hamas dan jahar. InsyaAllah kita akan pergi kepada sifat berlawan yang seterusnya pada perbincangan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.